نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين إمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Baik, alhamdulillah. Pertama dan selamanya kita terus merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita ke hadrat Ilahi. Dengan izin dan limpahan kemuliaan darinya, kita masih lagi diberikan peluang dan ruang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita dapat menganjurkan majlis ilmu dan diberikan kita kelapangan untuk kita dapat bersama-sama dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan setiap masa, tenaga dan apa sahaja yang kita berikan di jalan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menjadi pemeran mizan kita di hari akhirat kelak. InsyaAllah tuan-tuan sedang jemaah yang dirahmati Allah, kita sambung lagi bacaan kitab An-Nasahihu Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, nasihat agama dan wasiat imam oleh Imam Habib Abdullah Al-Haddad. Masih lagi pada topik kita yang pertama, perihal takwa. Pada muka surat yang ke-11 kita menyambung kembali berkenaan dengan kebaikan-kebaikan daripada takwa tersebut. Apa faedahnya dengan ketakwaan yang kita usahakan itu. Jadi di sini Imam Abdullah Al-Haddad, Habib Abdullah Al-Haddad memberikan faedah-faedah tersebut berdasarkan daripada kata-kata Allah itu sendiri. Jadi apa kebaikannya lagi? Iaitulah keselamatan dari api neraka. Itu antara kebaikan yang besarlah daripada sudut ukhrawi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa in minkum illa waridha kana 'ala rabbika hatman maqdiyah thumma nunajjil ladzina taqaw. Surah Maryam 71-72. Dan tiada seorang pun di antara kamu melainkan melaluinya api neraka. Itulah keputusan Tuhanmu yang tidak dapat dihindarkan, lalu kami selamatkan pula golongan mereka yang bertakwa. Jadi apa yang dimasukkan dengan melalui api neraka? Yang pertama adalah dan manusia ni dia terdedah kepada kesilapan, dosa dan maksiat. Jadi disitulah orang yang diselamatkan oleh Allah, iaitulah orang yang takwa saja. Jadi Allah Ta'ala nak bagi peringatan supaya manusia ni tak leka. Macam kita lah, kalau saya ngajar kan, kamu ni semua terdedah kepada kegagalan, tapi siapa yang ikut buat tugasan pula ikut rubrik pemarkahan, kamu akan lulus dengan cemerlang. Mana kata bukanlah saya nak gagalkan pelajar tu, dah. Mana kata peringatan, jangan sambil lewat. Kamu ada tugasan, ada komitmen, ada disiplin yang kamu kena patuhi. Jadi bila Allah Ta'ala semua kamu ni akan melalui api neraka, bukan maksudnya Allah Ta'ala ni nak umban manusia tu api neraka. Ini bertentangan dengan sifat rahmat Tuhan. Allah Ta'ala tidak bersifat zalim. Bahkan semua itu atas, kalau ikutkan perintah Allah, manusia mesti masuk neraka, masuk syurga. Na'udzubillah, masuk syurga. Tapi manusia sendiri yang sebaliknya. Dalam hadis Nabi kan, kullu ummati yadkhuluna jannah, setiap umatku ni layak masuk syurga illa man aba, kecuali mereka yang enggan sendiri. Manusia itu sendiri enggan. Yang kedua yang dimasukkan itu kerana bila kita tahu gambaran di akhirat kelak, titian sirat yang dilalui oleh semua orang, tak terkecuali siapa pun. Di situlah dia melalui neraka, kerana bawahnya adalah neraka. Bagi mereka yang lepas adalah kalangan mereka yang bertakwa tadi. Maksudnya lalui, dia akan lalui juga. Cuma beza gambaran-gambaran yang menyatakan sirat tadi itu, Allah Ta'ala akan bentangkan keadaannya mengikut amalan kita yang diredai oleh Allah.
kan bagaimana keadaan, gambaran yang ulama nyatakan lebih halus daripada helai rambut yang dibelah 7 lagi. Wallahu alam gambaran ni. Itu gambaran-gambaran yang dari sudut nak memberikan apa namanya tamthilan, bukan tamthilan, dari sudut kefahaman. Dan sebab kita tak tahu hari akhirat macam mana. Kita terbayang hari akhirat ni dia tak ada masa macam kita ni. Tempoh dia ada tapi tak ada masa macam kita. Dan satu hari akhirat 1000 tahun itu dari sudut perbandingan. Tapi dari sudut dia tak ada tempoh masa macam kita. Kita benda di dunia dah lepas, kita tak ada patah balik dah. Kan? Sebenarnya kita sedang menuju ke arah itu. Dah secara Allah Ta'ala tunjukkan kuasa dia. Hari ini kita tengok sesuatu yang kita lihat, benda tu berlangsung di hadapan kita, tapi benda tu sebenarnya dah lama pada orang tersebut. Contoh, kita tengok rakaman lagu, kita tengok tu langsung, tapi lagu tu, orang yang berada pada rakaman tu, benda tu dah lepas dah. Benda tu dibuat, dah siap dalam studio dia sebulan lepas. Bagi dia sebulan lepas, bagi kita sekarang. Dunia ni pun ada banyak masa sebenarnya, banyak tempoh masa. Langsung pada kita, tapi sebulan yang lepas pada dia. Ya. Ada orang yang boleh TV3 keluar, dia kat sini, TV9 pun dia keluar. Dua masa yang langsung pada kita, ada seorang yang boleh ada dua tempat yang sama, berbeza. Dah. Kerana tempoh masa ni, dulu kita kata macam mana satu hari 1000 akhirat, macam mana tak ada masa yang berluput, macam mana. Ada. Dunia sekarang pun kita dah nampak, masa tu pelbagai. Masa tu pelbagai. Kan? Jadi nak katanya, seakan itulah selalu yang saya sebut, sampai masa kita akan menuju kepada logik akhirat. Logik akhirat. Allah Ta'ala sebut dalam Yasin, tangan akan cakap, kaki akan bagi penyaksian. Orang tak tergambar. Sekarang ni bukan tangan cakap, alat ni cakap. Kalau orang zaman dulu, zaman sebelum kemerdekaan, dia pun tak tahu macam mana. Dia tak boleh bayang. Logik sekarang ni pun ada tak logik pada dia. Itu sama-sama dunia, tempoh masa. Kan? Sebab itulah Islam ni agama dia tak pernah sesekali bertentangan dengan akal. Cuma kefahaman ilmu kita yang cetek yang menyebabkan kita nampak akal tu yang bertentangan dengan agama. Agama tu yang sebaliknya. Tak tentang pun sebab akal ni tempat taklifan. Orang gila tak suruh semayang. Tak suruh semayang. Nah, sebab kita belajar fardu ain, Islam balik akal. Islam balik akal. Mesti ada akal. Nak puasa kena akal yang waras. Nak semayang kena ada akal yang waras. Nak buat ni kena ada akal yang waras. Nak kena akal ni sangat-sangat penting. Dah, cuma bezanya dah kita menjadikan akal ini dalam nak memahami Quran, memandu kita. Bukan kita menjadikan Quran tadi itu hanyalah apa kita panggil kosmetik untuk kita. Right? Baik. Jadi Allah Ta'ala akan selamatkan. Nunajjil lagi, yang ini kami akan najah, iaitulah selamatkan. Kan dia bukan najahun, dia nun jim alif ha pedas tu najah, berjaya. Berjaya. Kalau najatun nun jim alif ta marmutah, najatun itu adalah diselamatkan. Itu beza dalam bahasa Arab lah, diselamatkan dari itu. Begitu juga firman Allah, wa yunajjillahu alladhina taqaw. Taqwa ni bimafazatihim la yamassuhumus su' wa lahum yahzanun. Surah Az-Zumar ayat 61. Dan Tuhan dinamakan orang-orang yang memelihara dirinya dari kejahatan. Yakni siapa yang selamatkan diri dari kejahatan? Iaitulah orang-orang yang bertakwa. Dan ke tempat keberuntungan. Bimafazatim, tempat beruntung. Yang inilah syurga lah. Mereka tidak disinggung oleh keburukan. Asuk, keburukan di situ apa? Iaitulah neraka. Tak disinggung, tak di masa yang musuh, tak disentuh. Ni cuma terjemahan dia. Dia cetakan Singapura kan. Cetakan lama bahasa dia. Tak disinggung, tak disentuh. Masa yang musuh. Tak disentuh oleh keburukan. Apa keburukan sini? Neraka lah. Dan mereka tidak berduka cita. Sebab dalam syurga ni kita adalah waktu dalam bergembira. Waktu dalam bergembira tadi. Baik. Samalah kita dalam agama pun ada hari-hari yang memang Allah Ta'ala suruh kita bergembira. Hari raya bergembira. Kan? Sebabkan itu diharamkan makan dan minum.
Kerana apatah lagi manusia ni secara fitrah ni, kalau gembira mesti ada kaitan makan minum. Tuan-tuan gembira, nak reward diri, dapat pekerja terbaik, ada makan minum. Nak gembira, hari lahir isteri, dah makan minum. Jangan sampai isteri tanya, bang hari ni hari apa? Kalau dia tanya tu saksi lah. Selama 364 hari yang lain tak pernah tanya, tiba-tiba satu hari, bang hari ni hari apa bang? Tu tuan-tuan jangan jawab tak tahu. Tuan-tuan kata kerjaan, ataupun tuan-tuan cari tu. Itu bahaya tu, bahaya. Dia ada 2 hari. Hari lahir dia, hari perkahwinan. Dia sangat pantang. Jadi ada hari tu bila kalau hari ulang tahun perkahwinan, tuan-tuan buat apa? Buat pergi makan. Gembira makan. Kita pula dari sudut adat setempat pula makan tu berbeza-beza. Hari raya kita ada makan rendang, ketupat, lemak. Kalau korban ada lain pula, kambing, daging, gearbox, sok, sebagainya. Samalah juga yang mana ada hari juga yang disifatkan sebagai hari gembira. Hari Ashura adanya bubur. Itu je. Bila gembira yang special, ada makanan yang teristimewa. Tuan-tuan sambut hari ulang tahun perkahwinan, makan roti canai ke? Kak makan juga tak makan. Makan mana? Western, hotel. Padahal boleh je makan nasi lemak bungkus tu. Tapi bila gembira, hari tu dinisbahkan gembira, dia nak makan yang special, istimewa. Sama lah juga hari Ashura. Kenapa tak makan bihun je? Boleh. Tapi dia gembira. Gembira sebab apa? Sebab Allah selamatkan Nabi Musa. Itu sampai Nabi sebut, wanah du'ahaku bi Musa minku. Tuan-tuan kalau baca saya punya Facebook, saya baca-baca ulama ujuk kita, kena ingat, bukan Nabi puasa sebab Yahudi puasa. Salah Ada setengah orang faham, bila Nabi sampai Madinah, Nabi tengok Yahudi puasa, Nabi pun suruh sahabat puasa. Tak, 10 Ashura telah bermula puasa di Mekah. Itu kena ingat. Cuma yang sampai Madinah tu, Nabi suruh fa'amara bisyami, waktu tu puasa Ashura wajib. Sempat setahun Ashura wajib. Sebab Nabi sampai Madinah Rabiul Awal. Muharram dah lepas, Nabi sampai Madinah Rabiul Awal. Safar Nabi bergerak 26, 27 Safar, Khamis malam Jumat sampai 12 Rabiul Awal, lepas Jumat. Kan Nabi kata di Madinah dan Nabi tengok Rabiul Awal. Nabi waktu tu bukan Yahudi sedang puasa, tapi sampai berita kepada Nabi. Nabi tanya, apa puasa itu? Dan ada juga ulama kata, adakah Ashura Yahudi itu sama Ashura umat Islam, kalender? Yahudi tak pakai kalender Mas Hijri. Ada juga ulama kata, ya dia sedang puasa waktu tu, tapi Ashura dia bukan Ashura 10 Muharram. Yang kalender masih tak dipakai oleh Yahudi. Bulan-bulan tu bulan dalam kiraan Arab, bahasa Arab. Yahudi tak pakai, dia ada nama lain. Tapi pada pendapat dia, itulah Ashura pada dia. Jadi Nabi arah ketika tu jadi wajib. Bila wajib? Tahun pertama Nabi sampai Madinah Rabiul Awal. Tahun kedua tu kita bermula Muharram, itu wajib. Kemudian Ramadan tahun kedua Hijrah, ketika mana turun persyariatan puasa fardu, barulah ketika itu faman syaa shama wa man syaa taraka. Ya, ketika itu puasa yang wajib jadi sunat. Hanya puasa Ramadan saja. Dan Nabi juga di Madinah. Dan bila yang hadis yang kedua kita baca itu, Nabi kata, kalau sempat jumpa tahun hadapan aku akan puasa yang ke-9. Nabi jumpa Yahudi mula-mula Madinah dah sampai dah. Kenapa? Bila dalam hadis tu Nabi tak sempat puasa 9. Sebab bila selepas Fatu Mekah ni, ulama kata ni kena faham hadis ni betul-betul. Bila sampai Fatu Mekah ketika itu Islam dah kuat. Islam ni kena ada identiti yang tersendiri, tak boleh sama dengan Majusi, Masih, sekalipun dengan ahli kitab. Maka ketika itulah Nabi arahkan. Sama juga sebagaimana Nabi arahkan ke mana nipiskan misal, lebatkan sedikit janggut. Ketika Fathul Mekah, ketika itu image. Tapi bukanlah sampai wajah kata gitu. Nabi tak kata image. Nak image. Fathul Mekah barulah Nabi kata. Sebab itu bila Fathul Mekah, lepas Datuk tahun ke-10 Nabi sebut. Tahun depan Nabi meninggal. Nabi meninggal selepas tu kan. Tu tak dapat Nabi pun 9. Maknanya 9-10 tahun
Puasa ketika itu Ashura sehari je. Satu kadang-kadang kalau kita yang Allah Ta'ala bagi kerajinan dan amalan yang hebat, jaga, kau puasa sehari. Yahudi, tak betul cara hukum macam tu. Tak betul. Lepas tu ulama kata, ya cara Yahudi puasa, dah, ni daripada Darul Iftar Mesir, saya baca dia punya apa-apa. Yahudi puasa sebelum maghrib sampai sebelum isyak. Tu ya. Jadi di mana dia kata, walaupun sehari sama dengan puasa Yahudi, tak sama. Satu, Ashura Yahudi tak sama dengan Ashura Arab. Iaitu yang Hijri ni. Kena jelas. Dia bulan lain. Yang keduanya, tempohnya tak sama. Nah, sebab itu ulama kata, tak ada masalah puasa sehari. Cuma tak dapat puasa tambahan pahala mukhalafah Yahudi itu. Ya, puasa Ashura dapat. Kalau puasa nak puasa 10, 9, 10, 11 puasa je lah. Tak ada masalah pun. Puasa je. Dan itu dari sudut tadi itu. Jadi di situ. Jadi nak katanya dari sudut kita panggil Nabi bukan puasa sebab Yahudi puasa. Tak, Nabi dah puasa dulu lah. Cuma bila Nabi tahu Yahudi puasa, menjadikan wajib ketika itu. Jadikan wajib ketika itu. Dan bila kesyariatan sendiri untuk umat Nabi SAW, puasa Ramadan tu ya, identiti ya, paling power sekali. Dan sebab kadang-kadang orang ni dia salah faham. Ada saya beritahu puasa Ashura ni sebab Nabi tahu puasa Yahudi. Jadi Nabi belajar pada Nabi. Tak, ulama kata tak. Bukan. Ashura ni di sisi Arab telah pun satu hari yang sangat istimewa pada Arab sendiri. Orang Arab masih orang Arab Quraisy ketika itu menjadikan itu hari pengampunan dosa juga. Dan ketika itu, waktu tu dia tukar kiswah Kaabah punya Kaabah. Sebab apa? Sebab selepas Zulhijjah orang balik. 10 Muharram dah start, orang dah susuk daripada Mekah. Tu tukar kiswah. Tahun ni je tuan-tuan. Tahun ni je kita panggil umrah boleh di awal. Itu pun kapal terbang tak banyak. Itu isu tangguh-tangguh, kapal terbang tak banyak. Tahun sebelum ni nak boleh masuk balik umrah lepas daripada haji hujung Muharram. Sebab Muharram kan sebenarnya sebut Muharram ni bulan pantang, orang tak kuat lagi. Macam kita buat event besar, itu 3 bulan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, orang Arab Mekah tak keluar Mekah. Tu bila bulan Safar, sifon, kosong. Terutama lelaki yang berdagang. Sebab zaman dulu, dia nak jual beli secara fizikal. Sekarang ni dah rumah boleh dapat duit, semua online. Rumah, yang main buat apa? Kau rumah, yang fikir kau tak ada kerja lah. Kau lagi banyak gaji daripada kita, income, bukan gaji, income daripada kita. Zaman sekarang, sebab ada online. Kan? Dulu memang kena keluar. Sifro, sebab itu Nabi keluar bulan Safar. Tapi Ibnu Hajar kata, azam Nabi telah bermula Muharram untuk hijrah. Sebab Zulhijjah telah berlaku Bai'atul Aqabah kedua. Satu kalau tertiba Ustaz kata, apa ni 1 Muharram hijrah, 1 Muharram detik permulaan perpindahan Nabi. Ini tak betul. Ini Ustaz baru nak baca satu teks buku, dah nak kata orang buat lama tak betul. Bacalah sikit Ibnu Hajar yang kata, bermula hijrah al-azmu lil hijrah dah bada'an minal Muharram. Ibnu Hajar siapa ni? Tu buat kitab Fathul Bari. Kitab Fathul Bari tu apa? Syarah Sahih Bukhari. Kita nanti sebut je, ni Bukhari punya Sahih, ni Bukhari punya Sahih, ni Syarah Sahih Bukhari. Tu kena beza tu. Dah, tu cara nak faham agama ni dia betul. Dah, dia punya sumber-sumber dah tengok. Dah, Buya Hamka pun pernah sebut, dia kata waktu aku muda, semua benda aku tengok semua tak betul. Dah lama-lama aku dah tua, dah aku tengok baru aku faham kenapa buat demikian. Sebab muda kan dia semangat sikit, semua muda. Semua tak betul. Walaupun semua tak betul. Oh, bubuh Ashura tak betul. Tok tak betul. Dia tak betul lah ke dia. Dah, tapi bagi makan juga. Ada kawan saya ni, dia memang ada kat tempat negeri lain. Tapi bukan negeri Selangor lah. Dia memang asal bukan negeri Selangor, dia negeri lain. Yang pada dia, memang dia dapat maklumat tahlil tu bid'ah. Saya tak tahu lah negeri mana kata gitu. Dah, tapi Selangor bukan. Tapi bukan Selangor lah. Saya tahu kan negeri mana. Masa saya belajar tu. Tapi masa tak belajar tu, kami kamu dah tahfiz. Dah tahfiz dipanggil. Dah, kodonya nak ambil barokah kami. Padahal kan tak ada barokah pun. Yang baik-baik tak ada barokah kita. Tak ada barokah. Panggil dah tahfiz, tahlil sebagainya. Dia datang sekali. Tapi bila orang tahlil, la ilaha illallah, la ilaha. Dia tak ada. Kita asal datang. Kan bid'ah. Bid'ah tu tahlil. Makan pun tak ada. Tak ada masalah. Pandai pula dia macam tu, Allah begitu. Mata kau dah beda, tak datang lah bukan Allah masuk neraka dah. Ada jenis orang macam tu. Dah. Okay, baik.
Seterusnya lagi, di antaranya lagi kebaikan-kebaikan takwa terpelihara dari tekanan hidup. Rezeki sentiasa datang berlimpah ruah tanpa diduga. Sentiasa hidup berlapang dada dan mendapat ganjaran besar pula. Faman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Surah Talaq ayat 2 hingga 3. Ini biasa kita dengar, yang kita pun baca dipanggil sebagai ayat 1000 dinar. Cuma yang kita kena betul sikit kefahaman kita, rezeki itu tidaklah semata-mata duit, itu saja. Rezeki itu tak semata-mata duit. Imam Syekh Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi, ulama Mesir, dia meninggal 1998. Hebat, dia ada tafsir Asy-Sya'rawi. Dia tegur Husni Mubarak ataupun Azhar. Dia Muhammad Ghazali Husni Mubarak, dia pegang bahu Husni Mubarak, tuan-tuan. Tuan-tuan, Mesir ni dia presiden. Presiden ni lagi power daripada Perdana Menteri. Kita ni bukan sistem republik, kita sistem demokrasi berparlimen. Perdana Menteri power dia pun, dia tak boleh berlaga dengan agung. Dia akan jadi konflik. Dalam kita panggil struktur hierarki, dia panggil kuasa eksekutif je. Walaupun kuasa eksekutif tu besar dah. Ni republik, tuan-tuan. Presiden segala-galanya. Dia pegang Husni Mubarak tu, tuan-tuan. Dia bagi nasihat, kalau Allah Ta'ala kendaki kebaikan pada kamu, kami akan sokong, kami akan bantu kamu. Tapi kalau Allah kendaki keburukan pada kamu, dengan sebab kamu gini-gini, kami akan berlepas diri pada kamu. Itu Allah. Waktu dia pegang bahu tu, tuan-tuan, dia pelajar-pelajar Azhar, alumni semua, dia dekat Azhar. Allah. Masa aku berani, tuan-tuan, tak pengajar tu. Saya berani, tuan-tuan. Kita nak selfie dengan raja pun tak dibenarkan, kan? Boleh. Nak jaga dia punya, tak silap dia boleh buat tokoh. Dia pegang gitu, tuan-tuan. Dia buat gitu, kan? Dia kata, ada satu kalam dia, orang buat quote kata-kata nasihat dia, harta tu rezeki paling rendah. Harta tu rezeki paling rendah. Dia ada tingkatan-tingkatan, ada rezeki lapang, rezeki kesihatan. Kesihatan tu di antara tertinggi, tuan-tuan. Tuan-tuan kalau main duit pun tak sihat, dia lancong pun tak boleh. Tak sihat, makan pun tak boleh. Kaya banyak sangat duit, tapi tak boleh makan. Makan dalam kau. Memang sihat tu. Kaya jangan memang sihat, tak ada apa lah. Tuan-tuan ada rumah besar, kaya. Tapi kalau nikmat tak sihat, fikir-fikir Allah, kalau tahu dia orang kecil, cukup lah dah tua-tua, dah tak sihat, dah tak kursi roda, nak rumah besar macam mana? Waktu muda je larak. Dah tua, kalau boleh, ni bilik, ni tanda, lepas tu semayang. Tak larak lah. Tak, nikmat sihat dia kata tinggi. Ini dia masih faham. Tak, tapi jangan faham. Jadi kadang-kadang bila kita sebut, bila kita nak explain tentang rezeki ini, bukanlah semata-mata duit. Kadang-kadang orang faham macam itulah. Kan? Bila sesat duit, semain duha. Pasal tengok akaun, tak tambah apa duit, berhenti semayang fast. Bukan macam tu. Kan? Kita ibadah bukan nak uji Tuhan, tapi kita ibadah tanda hamba kita. Ada satu kisah, saya tak ingat exactly lah. Dia, tapi zaman Abbasiyah, tak silap. Zaman lama lah Abbasiyah. Zaman lama waktu tu ada seorang ulama, dia macam ni lah, dia ada pengajar yang full time, pendakwah full time. Pengajar full time ni zaman kerajaan ketika dia bagilah mesti panggil macam dia nak buku tapi secara tempoh bukan macam kita sebulan-sebulan, dia adalah beberapa kali sebulan pada kiranya bagi. Dan ulama ni, setiap guru ni, setiap kali dia dapat, kalau sekarang ni kredit je kan, ni dapat dia pergi ambil, sebelum sampai rumah dia habis dia belanja, dia infakkan, bukan belanja, dia infakkan, dia akan bagi ke orang lah. Dan perbuatan dia tadi tu, orang yang dekat dengan dia tu, rumah dia perasan. Ada orang yang dekat tu businessman. Dah, dia pun tanya, apa gini-gini sebenarnya? Tak apa, Allah Ta'ala maha. Dia kata gitu ya. Dia tak ada cakap, kadang-kadang kita ni cerita keajaiban bersedekah tu macam masuk alam fantasi. Saya tak kerja dah. Memang kau tak kerja, kau hati berhijrah. Sebelum kau berhenti full time tu, kau dah 100,000 dalam akaun, tak apalah kau boleh full time. Orang lain tak ada akaun, tiba lah full time macam kau yang tak ada dana, dia mati aja. Dia kena realistik lah, tuan-tuan. Artis berhijrah, dia berhenti lama, akaun dalam bank berapa ratus ribu ketika tu. Dengan orang yang baru nak survive, tiba-tiba dah macam tu, dia tak sama. Dia kena realistik, usaha. Ada, kita panggil ikhtiar. Ikhtiar tadi tu dia kena. Satu NGO pun, dia ada kos pengurusan. Sampai akta membenarkan sampai 30%. Nah, yang kita panggil apa, yang kat Palestin tu anak, apa yang siapa, Nadir Nuri tu, tapi 11%. Itu paling berani sebab dia isytihar berapa peratus. Yang lain tu tak pernah isytihar pun tak tahu. Telus tak telus, atas yakin kita lah tuan-tuan. Nampak baik kita sedekah, tak nampak baik, itu tuan-tuan lah.
Dia mana ni? 30%. Itu NGO full time, NGO kebajikan full time tu pun 30% kos pengurusan boleh ambil. Mana ada persen kalau tak ada dana lain. Realistik. Realistik. Nah, jadi dia faham macam tu. Dia pun bila dapat first pusingan dia pun infak semua. Tapi bukan dia habis keluarkan dalam account, infak semua. Dia macam tak ada tambah apa-apa pun. Dia faham tambah rezeki itu tambah. Kalau kita masuk bilik, selak bawa bantal, ada tak? Selak bawa tirai, ada tak? Buka almari. Kalau kita zaman sekarang tengok bank tu tak tambah pun, CIMB Clean tak tambah pun, RHB tak tambah pun, kita cut bank je banyak, duit RM10 satu akaun. Tambah. Dia kata, tak apa. Tapi bagus dia. Tak apa. First time barangkali. Ulama ni dah lama beramal, tu mungkin dapat. Buat 2-3 kali, dia saya tak ada jadi ni, background aku ni. Dia jumpa balik Tuan Guru, kata jadi ni saya dapat macam Tuan Guru. Tapi kenapa? Saya rasa tak tambah rezeki saya. Saya tak tambah pula saya punya pendapatan dia. Apa jawab ulama tu kata? Aku buat, aku serah pada Allah Ta'ala. Kamu buat, kamu nak uji Tuhan, dapat ke tidak? Tahu tak? Kamu buat, kamu nak uji Tuhan. Ibadah tu buat nak uji Tuhan. Ibadah buat sebab kita ni hamba. Allah Ta'ala nak bagi bila, macam mana, bahasa KL ikut dia lah. Tapi Allah Ta'ala tak pernah zalim. Itu sifat Allah. Itu kena jelas. Allah Ta'ala maha pemurah. Tapi kita buat nak uji Tuhan. Itu yang bila kita buat satu fadilat tak dapat, kita pun macam fras. Kenapa nak boleh fras? Kita buat nak uji Tuhan. Salah konsep beribadah. Padahal buat ibadah nak mengabdikan diri pada Allah. Itu kadang-kadang orang macam tu. Kena pula yang sekarang marketing macam tu kadang-kadang kosmetik sebab apa nak beli betul-betul. Nak berjaya tak masalah, tapi jangan sampai kita panggil over order daripada garisan dia tadi itulah. Kan baik. Seterusnya iaitulah dan di antara lagi firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan jadikan baginya daripada urusannya kesenangan. Allah Ta'ala akan memudahkan urusan. Kerana surah At-Talaq ayat 4. Jadi ini janji Allah. Jadi bentuk kesenangan macam mana kadang-kadang tak disangka-sangka. Orang lain punya susah, tak kita dapat. Kadang-kadang Allah Ta'ala tak bagi on the spot, Allah Ta'ala bagi yang kemudian. Jangan kita anggap benda yang rezeki itu macam gambaran fahaman kita yang sempit. Aku buat bayar ni, kita ada urusan ke hospital esok, contoh hospital beratur bajang, kita sedekah baik sikit hari ni, harap dapat masuk terus. Itu gambaran rezeki kita. Kadang-kadang kita yang fikir pelik-pelik tentang dalam rezeki tadi itu. Sedangkan bukan begitu. Allah Ta'ala bagilah, Ta'ala bagilah ikut atas kehendak dia. Bagaimanapun yang penting wajib pada kita husnuzan. Itu kewajiban. Sangka baik pada Allah ni wajib, bukan kita panggil adalah sunat. Siapa yang sangka buruk haram. Kerana apa? Allah Ta'ala sebut jelas, inni haramtu zulma ala nafsi dalam hadis kursi. Paling mudah cerita gini. Pernah ada orang tanya, saya kata gini. Ada orang tak pernah, pada zahir hidup dia, waktu dia tak pernah buat jahat. Dia tak mengumpat, dia tak mencuri, tak bunuh apa, tak halal sebagainya. Tapi tetap kena ujian. Dia pun tanya, apa salah saya Ustaz? Sebelum jawab apa salah saya itu, dia kena jawab soalan saya dulu. Apa salah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa salah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lagi banyak ujian daripada kita. Jawab tu dulu. Kalau boleh jawab, kita kerja. Nanti tak ada salah. Lagilah dosa diampunkan segala-galanya. Tapi ujian punya besar lagi bagi kita. Jawab tu dulu. Sebab kefahaman kita, ujian tu bila ada salah. Bila tak ada salah, Allah Ta'ala tak boleh bagi ujian musibah. Itu salah kita, salah faham tu, tak boleh tu. Tak betul. Sebab itu ulama menguraikan musibah ni bukan macam mana. Orang kafir ni jadi apa? Orang yang maksiat jadi apa? Orang mukmin untuk apa? Berdasarkan Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi Syekh Qaradawi pun sebut dalam kitab dia Al-Iman wal Hayatu, iman dan kehidupan, dalam kitab dia. Jadi salah faham kalau orang tu menganggap hati yang tenang adalah hati yang langsung tak diterima ujian.
Bahkan ulama kata kalau kita rasa tak kena ujian daripada Allah, cek balik, takut bimbang. Takut bimbang Allah Ta'ala tak cara kita lah. Okey umur. Hati yang tenang, Syekh Qadhawi kata ada apa? Waktu senang, waktu susah, waktu sempit, waktu lapar, kita sentiasa ingat Allah. Macam Nabi SAW. Waktu tak perang ingat Allah, waktu perang pun ingat Allah. Ada. Kita ni waktu senang teringat Allah, waktu sakit baru nak ingat Allah. Dan kadang-kadang musibah tu sebagai teguran pada kita. Waktu dah sakit, dah terbaring, Allah, bila lah kan? Dah sihat balik, sekejap lupa balik. Contohlah kita ikut iring jenazah ke kubur. Berapa hari tuan-tuan risau? Tak tahu dah masing-masing lah tuan-tuan. Dah masing-masing kan? Tapi harapnya betulkan lah kan? Dan begitu juga surat Talaq ni berturut-turut. Dalam surat Talaq 2, 3, 4 ni 5 pula. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Siapa yang takwa pada Allah, Allah Ta'ala hapuskan kesalahan dia, diampunkan dosa dan diberikan ganjaran yang besar. Benda-benda tu adalah kita akan lihat di akhirat kelak insya-Allah. Kalau kita buat benda baik di dunia, kena ikut atas jalan syariatnya dan Allah Ta'ala izinkan dan redha, kita akan dapat lihat. Sebagaimana yang kita lihat sekarang lah. Mak ayah kita pesan apa? Belajar betul-betul nak. Waktu kita kecil, nanti kerja senang. Kita tak dapat lagi kerja tu macam mana. Tapi sekarang dah kerja, nampak apa tak pesan orang tua kita? Kita akan tahu lah. Yang kita nak nampak ni ke akhirat, tunggu mati dulu lah. Dah mati nampak, try mati dulu lah. Masa belum mati lagi tak nampak lah. Macam budak-budak, betul ke mak dia susah kerja, sebab dia hidup senang, mak dia ada kerja. Betul ke mak? Tak nampak. Tapi selalu pesan, jangan buat macam ni, nanti besar susah. Tak nampak lagi, dah besar nampak? Dah besar nampak? Nampak. Kita tinggal Allah, Alhamdulillah, mak ayah aku besar, suruh sembahyang. Allah besar, belajar suruh. Nampak sekarang? Hidup kita senang sikit. Ada? Tak kita cakap, ni nak besar untuk akhirat. Tunggu akhirat. Nak akhirat kena mati tu. Nanti akhirat tak ada mati, melainkan Nabi. Jadi pertunjukkan suasana akhirat dalam Isra dan Mi'raj sallallahu alaihi wasallam. Okay, baik, di antaranya lagi takwa, janji akan memasukkan ke dalam syurga Allah. Allah Ta'ala firman, tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Dan itulah syurga yang hendak kami wariskan, pusakakan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa, yakni pelihara diri daripada kejahatan. Jadi Allah Ta'ala ada pesan, walaupun kita masuk syurga bukan semata-mata amalan kita. Amalan tadi itu sebagai tanda kehambaan. Dan kehambaan itulah yang Allah Ta'ala akan redha ke atas kita. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Dah masuk ke dalam kehambaanku dulu, hamba-hambaku. Kan, jadi kehambaan hamba-hambaku yang memperhambakan diri, wadkhuli jannati, barulah masuk syurga. Sebab itu amalan adalah syarat kehambaan. Kehambaan tadi itulah yang Allah Ta'ala akan nilai dan Allah Ta'ala akan redha tadi. Baik. Dan begitu juga dalam surah Muhammad ayat 15, masalul jannatil lati wa'idal muttaqun, perumpamaan syurga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Dah, syurga ni macam-macam. Hebat, kita pun cerita ke anak-anak kita hebat. Nah, itu boleh dapat, terlintas dia dapat apa sahaja. Kan sehingga kan Nabi kata, Mala ainun ra'at wala udhunun sadat wala khatara ala qalbi syakhsin wahidin. Nabi SAW sebab apa yang masuk syurga-syurga ni, benda yang tak pernah terlintas pada pandangan mata. Mala ainun ra'at, selagi mana terlintas dalam gambaran syurga itu bukan syurga ni. Kita terbayang syurga di lapang menghijau, kita bayang belum lagi, sebab masih lagi boleh terlintas. Wala udhunun samiat, dengar pun tak pernah terdengar lagi aja. Wala khatara ala qalbi syakhsin wahidin, tak tintas dalam hati pun tidak. Selagi mana pernah lihat, selagi mana pernah nampak, pernah dengar, pernah terlintas pun, itu bukan lagi syurga. Walaupun apa yang kita terlintas tu nakhir dah ni. Kita kata, bila ada orang cantik yang kita terbayang, perempuan cantik. Siapa perempuan cantik tuan-tuan? Isteri kita lah tuan-tuan. Isteri kita kata, siapa perempuan cantik tu kau? Awak lah paling cantik. Mesti dia senyum kan. Dia kata, perempuan yang cantik.
Belum lagi. Syurga tak lagi. Walaupun terbayang yang lebih-lebih. Contohnya kan, tak nak lagi kan. Okey, baik. Dan begitu juga firman Allah dalam surah Asy-Syu'ara ayat 90, wa uslifatil jannatu lil muttaqin, dan syurga itu dekatkan pada orang-orang takwa. Ini semua ayat tentang janji Allah kepada orang yang bertakwa. Dan surah Al-Qalam, innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Dan sesungguhnya orang takwa itu akan memperoleh syurga jannatun na'im dari Tuhan-Tuhan mereka. Dan kita pun tahu syurga ni ada tingkatan dia. Kan yang paling tinggi Firdausi A'la. Macam mana wallahu a'lam dah tuan-tuan. Kalau nak mudah faham, kita naik kenderaan yang beza bisnes dengan ekonomi pun dah beza dah. Kalau kita pergi hotel yang berapa star sebagainya dengan tak ada star pun beza dah. Kan apatah lagi kat syurga ni benda-benda ni gantung pada keimanan kita lah. Lagi kuat insya-Allah dunia kita ni kita akan perelokkan. Surah Al-Qamar 54-55, innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam taman dan dikelilingi sungai. Dalam syurga ni ada taman, ada sungai dia. Dalam majlis kebenaran di sisi Raja yang Maha Kuasa. Di syurga. Di syurga Surah Al-Qamar 54-55. Tapi kalau ayat contoh ni di sisi Raja yang Allah yang Maha Kuasa, bukan bermaksud Tuhan tu bertempat. Tuhan ni dalam syurga ke? Pada sudutnya dalam? Tak. Dia dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Tuhan ni tak bertempat. Tuhan ni tidak bersaiz jisim ataupun jirim. Bila ayat-ayat Tuhan mereka berada dalam syurga dekat dengan Tuhan. Tuhan dah tak. Maksudnya mereka dalam syurga dekat dengan Tuhan. Maksudnya rahmat, keberkatan nikmat Allah sangat dekat pada dia. Macam ada hadis yang lain lah. Ada hadis sifat Tuhan kan sebagainya, Tuhan turun ke langit. Bukan maksudnya zat Tuhan tu bertempat. Dia adalah kita panggil rahmat Allah. Ulama takwilkan maknanya yang bersesuaian dengan keamanan Allah. Sebab Tuhan ni dia tak boleh tajsim, buat bentuk tak boleh. Kita kata macam ni Tuhan, tak boleh. Tashbih, menyerupakan pun tak boleh. Serupa ni tak berbentuk lagi, serupakan tak boleh. Sebab apa? Laisa ka mithli, tak ada seperti seumpama. Itu ulama Ahlussunnah wal Jamaah ni bukan sekadar tajsim ni memang dah terus jadikan Tuhan ni yang macam agama lain letak berhala apa semua tu tajsim suruh tu. Tashbih pun tak boleh. Itu ulama tegah tu yang jadi kita panggil konflik konflik tu kurang tegah. Tashbih tak boleh. Nak buat perumpamaan. Macam contoh apa yang mengajar kita hikam Wan Hizam. Tuhan ni macam muka perempuan lah. Cantik. Dia tak kata Tuhan tu muka perempuan. Dia kata cantik Tuhan ni macam muka perempuan. Tashbih tu. Tu tak boleh. Tu kena faham tu. Tuhan ni tashbih pun tak boleh lah. Bukan dia mengatakan muka Tuhan tu perempuan. Tak. Cantik Tuhan ni macam muka perempuan lah. Tak boleh lah. Kita kata apa masalah dia bukan jadi buat kata Tuhan ni. Tak. Etika kita tajsim memang tak boleh. Dah sah-sah. Tashbih tak boleh. Buat perumpamaan tak selayan. Sebab bila buat perumpamaan dia ada benda yang sama. Dia ada benda yang sama. Maka sama tadi itu bila perumpamaan dengan makhluk mesti ada satu juzuk makhluk yang sama. Maka mustahil lah Tuhan ni dalam keseluruhan itu ada satu juzuk makhluk. Sebab dia khalik. Kan kita panggil kita buat perumpamaan. Durian ni sedap lah macam manggis. Apa yang sama dia? Ada buah-buahan makanan. Kan? Durian ni mahal macam kereta. Apa yang sama dia? Harga. Jadi sudut tu sama. Memang tak sama pada makan. Harga. Tuhan ni cantik ni macam perempuan. Apa sama yang sudut? Cantik. Cantik yang dilihat pada makhluk. Macam mana ada makhluk boleh ini mesti makhluk juga. Durian mahal macam kereta sebab durian ni ada nilai. Ini kereta ada nilai. Durian ni sedap macam mana sebab durian ni boleh dimakan. Ada sudut yang sama. Dia ada sudut sama. Itu yang jadikan tashbih tak boleh. Tu kena jelas tu. Pada pengajian akidah lah. Tu kalau untuk guru pondok dia faham lagi ni lah. Baik. Seterusnya iaitulah di antara lagi mendapat kemuliaan di dunia dan di akhirat.
Firman Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Al-Hujurat 13 ayat biasa yang kita diperdengarkan. Sesungguhnya orang yang amat mulia di kalangan kamu dalam pandangan Tuhan ialah orang yang lebih bertakwa. Kemuliaan kita ni walaupun kita ni berbeza warna kulit, pangkat, darjat, itu hanya ukuran duniawi. Dan kalau dia ada dengan takwa, maka akan baik. Tapi kalau tak ada takwa, dia adalah sia-sia saja di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah menjanjikan kemuliaan di sisinya dengan takwa, bukan dengan sebab keturunan, bukan dengan sebab harta kekayaan, dan bukan dengan sebab-sebab yang lain. Di sisi Allah, tengok takwa dulu tu ada ke tidak. Bukanlah bermaksud kita mengesampingkan lain, tak. Yang lain tu tak ada nilai bila takwa tu tak ada. Macam orang selalu buat perumpamaan lah, 1000. Dah 1000 tu nilainya pada angka 1 di hadapan. Kalau buang je angka 1, walaupun ada 3 kosong, kosong juga. Kan? Tapi kalau 1000 tu buang 1 kosong, dia hanya turunkan nilai. Tapi saya ada nilai. Kan? Tapi yang 1 di hadapan tadi itu. Kan? Bukankah dengan takwa itu Allah dan Rasulnya telah menjanjikan pelbagai kebaikan dan kebahagiaan, darjat, kebajikan, kesempurnaan dan kemenangan, harta, kekayaan dan keuntungan. Semua itu agak terlalu panjang jika mau nak diceritakan, dan terlalu sukar jika mau dihitungkan. Jangan cari kita panggil kemuliaan selain daripada kembali pada Allah. Hari ini macam-macam orang nak mulia tuan-tuan. Dia tahu masyarakat memuliakan ustaz, dia nak juga jadi ustaz, padahal dia tak memenuhi kriteria. Yang kata ustaz, yang pondok-pondok ada juga yang palsu lah, yang betul tu betul. Sebab ada kawan kita yang pondok pun marah juga jadi. Kita pelik sangat, pelik yang tak logik. Macam-macam tuan-tuan. Tu hati-hatilah. Kita nak mencari kemuliaan dengan nisbah pada duniawi ni. Allah kan cari. Saya ada tengok satu video Syamsul Debat. Bagus point dia. Dia komen pasal, dia menuntut aku sebagai dia, okay? Dia komen pasal penceramah yang liman. Dia tegur, dia kata kawan-kawan dia. Dia tegur dia kata siapa yang yang dah dia dengan dia bagi TV, bagi je lah. Dia kata turunkan balik, dia kata kan. Tapi dia pernah pergi satu ceramah dekat Pahang tu, motivasi di Pesa kampung, 10 sekolah gabung, bayaran berapa? 3 Dia pergi dengan PA dia. PA dia macam mana ni? Ya. Cuma tanya, dia tak dapat tempat lain boleh ceramah. Dapatlah bagi motivasi, kuliah Zohor, lepas tu maghrib, dapatlah kat situ. Dia cerita ada orang berapa ceramah? 5,000 tak dikurang Ada macam tu. Dia cerita di sini, dia tu ustaz selebriti kan tu. Dia pernah cerita, dia pergi satu jemputan. Dia selalu ustaz selebriti, jangan berdana lah. Dia naik kereta Asia ke apa. Dia kena tahan dengan Pak Gad. Turun masuk Syamsul Debat. Sila. Sebab Pak tingkat dalam tu, kereta besar-besar belakang. Dia kata bukan dia bersuhud. Kata dia yang suka kereta tu. Dia cerita ada, dia kata gitu. Mana saya terbagus kat diri. Sebab kadang-kadang ialah antara kita panggil problem berlaku sekarang begitu. Lepas tu buat, ada orang pula nak taklah artis boleh bayar 10,000. Dia pun jawab, artis tu orang tajir, masjid dia orang sedekah. Tahu Piu Said kenapa dia tak masuk TV? Dia johan pencetus rumah zaman Piu Amin kan. Pencetus rumah musim berapa? 4 last satu, lepas tu tak ada dah. Dia tak masuk TV macam mana sebab dia cakap dekat Esro, masjid surau jangan letak harga, syarikat letak harga, kontrak silakan. Sebab itu ada tajaan. Masjid surau inilah tempat rahim-rahim pendakwah ni keluar. Maksudnya di sinilah pendakwah tu. Jangan letak harga dekat masjid surau. Kita saya komplain. Dia johan pun. Kalau johan terikat 2 tahun. Jangan letak harga. Masjid surau tempat ini adalah rahim-rahim pendakwah di ujung. Jangan tak aku. Tak boleh buat sendiri. Kerja dia. Tak boleh. Syamsul Debat kata, orang kata, pasal orang kata, alah, artis boleh bayar 10,000. Bukan no. Orang yang infak tu bayar. Syarikat tu bayar, sponsor tu bayar. Kan, macam orang komen, kau tengok Siti Nurhaliza kahwin grand, kek bertingkat-tingkat. Bukan kek dia bayar, sponsor bayar.
Yang kau pula kahwin bertingkat-tingkat, lepas tu muflis, hutang. Kau naik ke artis tu ada sponsor, tak apalah. Lepas kahwin pun duit banyak hati kau, kahwin habis duit tu. Hutang tu orang kata kadang masalah. Kahwin nak keren, masuk hutang. Kita tak sedari hukum baju mana. Kita nak kias tu benda tak betul. Kias tu nak sama kadang tu. Syamsul Debat kata gitu. Janganlah. Masjid suruh janganlah. Tapi kalau masjid tu nak offer, kita ambil lah. Itu rezeki. Yang penting jangan demand. Jangan lepas ni pula dah tinggi turun pula. Dah setuju kan? Tapi dia tak. Kata gitu lah. Kadang-kadang berlaku lah. Saya Nazir pernah juga. Tapi saya malah nak dia. Saya senang. Ada kata tak ada dia. Sampai PA tu kata, minta maaf Ustaz, kalau rendah kami pun dapat komisen. Ada PA cakap-cakap kat saya. Tapi dia tak apa. Saya bukan tu. Kami tak bersedia. Saya kata gitu. Walaupun ada je kira kata, Ustaz kamu. Tak apalah. Tunggu orang lain Nazir. Saya kata gitu. Banyak lagi penceramah yang hebat-hebat yang boleh juga, tak ada masalah. Tu Mufti Selangor tu, kalau majlis suruh zikir tanya, Ustaz je boleh, okey. Ustaz berapa kat untuk Ustaz Dia jawab apa? Tanya lagi saya tak tahu. Kita ni, saya tak pastilah berapa. Kalau kat sana 5,500 ni ikutlah. Tak cakap direct, kita berkias. Itu kita. Tanya lagi berapa bayar, saya datang, saya tolak terus. Dr. Zulkifli Bakri, Surah Buruk dia pergi. Bukan Surah Buruk, Surah Kampung yang tak bermain bawah. Bahasa buruk tu tak cantik. Bahasa Surah Kampung yang tak bermain, dia pergi tengok. Surah macam mana. Kita ni kalau tu, surah kecil dia puluh ni. Macam besar sikit, macam besar, macam Korea. Kipas pun. Kosong pula malam ni. Padahal dah ada dah tu. Ni kadang-kadang kita hadapi. Saya jadi nazir, kadang-kadang last minute. So apa dapat jemputan lain kan? Macam tu tentang kalau tak apa last minute. Kesian ke surau tu. Saya bila jadi nazir, saya pergi ceramah, takkanlah masjid tempat saya takbir tu kosong. Saya tak sampai hati nazir macam tu. Dalam kereta telefon kawan, tolong hati tempat. Itulah sampai tak macam tu. Itu kita kena hati-hati. Janganlah kita cari pada dunia tadi itu sangat. Wallahu a'lam. Aku qul qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.